Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Sefakrimat, channel pembelajaran matematik anda. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh tekan button subscribe di bawah beserta loceng di sebelahnya. Untuk hari ini kita akan belajar bab 9 matematik tingkatan 4 KSSM, kebarangkalian peristiwa bergabung. Buku teks adalah pada muka surat 242. Okey, untuk pengetahuan anda, bab 9 ini akan merangkumi 8 bahagian dan ini ialah bahagian yang pertama. Pada bahagian yang pertama, awak akan belajar bagaimana hendak memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Ia adalah pada standard pembelajaran 9.1.1. Buku teks ialah pada muka surat 244. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain supaya semuanya mendapat manfaat. Jom kita mulakan. Okey. Apakah peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, maksudnya peristiwa bergabung ni dua atau lebih lah. Dia satu je, tak boleh jadi peristiwa bergabung lah. Okey, sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas adalah gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting, batu gunting, batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas-kertas. Kebenda lah tu. Okey, katakan kita ada dua orang murid. Okey, pilihan murid pertama mungkin gunting batu kertas, pilihan murid kedua mungkin gunting batu kertas juga. Mungkin murid pertama pilih gunting. Murid yang kedua dia akan pilih batu. Kemungkinan, kesudahan yang mungkin. Okey, murid pertama pilih gunting, murid kedua pilih kertas. Dan bersambung lagi. Seterusnya, murid pertama pilih gunting, murid kedua pun pilih gunting. Ada kemungkinan juga macam ini. Okey, seterusnya, mungkin juga tak semestinya murid pertama itu pilih gunting saja. Mungkin juga murid pertama pilih batu. Mungkin murid kedua pilih gunting. Ataupun murid pertama pilih batu, murid kedua pilih kertas. Lepas tu, mungkin juga murid pertama pilih batu, murid kedua pilih batu juga. Dan seterusnya berulang. Murid pertama pilih kertas, murid kedua pilih gunting. Murid pertama pilih kertas, murid kedua pilih batu. Dan mungkin yang akhir sekali, murid pertama pilih kertas dan murid kedua pilih kertas juga. Jadi itu adalah kesudahan yang mungkin bagi permainan gunting batu kertas untuk dua orang murid. Jadi peristiwa bergabung ini boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Okey, nanti kita tengok apa yang lebih eksperimen itu. Okey, jumlah kesudahan peristiwa bergabung. Okey, bagi dua peristiwa bergabung, jumlah kesudahan yang mungkin bagi gabungan peristiwa itu ialah NS sama dengan NA didarabkan dengan NB. Okey, perkara ini awak dah jumpa sebelum ini. NS ini iaitu pada bab 4 operasi set. Ini NS, NA, NB ini mewakili NS bilangan ruang sampel iaitu jumlah kesudahan yang mungkin, NA bilangan kesudahan peristiwa A, NB bilangan kesudahan peristiwa B. Jadi NS adalah sama dengan NA didarabkan dengan NB bagi kita nak tentukan bilangan ruang sampel ini. Okey, jadi kita tengok sebagai contoh gunting batu kertas tadi. Jadi kita kira, katakan peristiwa A, murid yang pertama memilih gunting batu kertas
Peristiwa B, murid yang kedua pilih gunting, batu, kertas juga. Sebab kedua-dua murid ada option memilih ketiga-tiga pilihan itu. Sama ada gunting, batu ataupun kertas. Jadi kesudahan peristiwa A ialah mungkin gunting, mungkin batu, mungkin kertas. Jadi bilangan dia ialah 3. Sama juga untuk peristiwa B, kesudahan yang mungkin juga bilangannya ialah 3. Jadi jumlah kesudahan yang mungkin ialah 3, iaitu mewakili kesudahan peristiwa A didarabkan dengan 3 kesudahan bagi peristiwa B. Okey, jadi jawapan dia sama dengan 9. Jadi kita tengok. Kita kira berapa kesudahan yang mungkin ini. 9 ke tak? Okey, jadi gunting batu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah kesudahan adalah 9. Jadi betul dia punya formula ini. Jumlah kesudahan. Okey, kita terus kepada contoh yang pertama. Buku teks muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, untuk soalan A, 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun. Bukan berlabel dengan huruf tekun. Berlabel dengan huruf TEKUN. Dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa permulangan. Okey, ni kotak ada kad TEKUN. Okey, penyelesaian dia. Penyelesaian dia mungkin okey, saya ada ni kad ni N U K E T. Okey, ada 5 kad, masukkan ke dalam kotak. Okey, katakan ini kotak sokok pun boleh jadi kotak lah. Okey, kita dikeluarkan satu persatu. Mungkin dia keluarkan T. Okey, tanpa dikeluarkan, dia keluarkan E. Jadi kesudahan dia adalah TE, iaitu yang pertama dapat T, yang kedua dapat E. Okey, dia tengok sini. Mungkin keluarkan yang pertama T, dia tak masukkan kembali macam saya buat tadi. Lepas tu dia keluarkan E. Jadi kesudahan dia adalah TE. Okey, masukkan balik dalam kotak. Mungkin keluar T kali yang pertama, tak masukkan dah. Mungkin keluar K. Jadi kesudahan dia adalah T dan K. Okey, mungkin keluar T, mungkin keluar K. Jadi kesudahan dia adalah TK. Ada juga mungkin keluar T, mungkin keluar U. Jadi kesudahan dia adalah TU. Okey. Dan mungkin keluar T, mungkin keluar N. Jadi kesudahan dia TN. Tak semestinya untuk keluarkan kali pertama itu dapat T saja. Mungkin juga kita keluarkan kali pertama kita dapat E. Mungkin kita keluarkan yang kali pertama itu kita dapat E. Dan kali kedua kita dapat T. Jadi ruang sampelnya dah jadi E dan T. Gitu macam ini. Mungkin dia kali pertama keluar E, kali kedua keluar T. Jadi kemungkinan juga ET. Dan seterusnya EK, EU, EN. Sama juga KT, KE, KU, KN, UT, UE, UK, UN, NT, NE, NK dan NU. Okey, itu adalah kesudahan yang mungkin bagi 5 keping kad yang di mana 2 kad dikeluarkan dari 5 keping ini satu demi satu tanpa permulangan. Okey, jadi kita tengok pula cara yang lain. Selain kita buat cara macam itu, penyenaraian macam itu, kita juga boleh buat dalam bentuk
jadual. Di mana ini adalah mewakili pengeluaran kali pertama. Dikeluarkan kali pertama. Yang ini mewakili pengeluaran kali kedua. Okey, apabila kita keluarkan P, kita dah tak ada T untuk kali kedua sebab dia tak dikembalikan lagi. Jadi bahagian yang sama ini kita hitamkan. Tak ada option di mana T dengan T itu sebab dia tak masukkan kembali dalam kotak itu. Sama juga dengan E dengan E dia tak masukkan. Sama dan seterusnya lah. Okey, jadi apa yang berlaku? ET maksudnya E T E K E U E N. E K E U E N sama K T K E K U K N. Macam koordinat pula. K U T U E U K U N. N T N E N K N U. Okey, jadi jawapan dia tetap sama sahaja. Okey, selain dalam bentuk kaedah jadual ini, kita juga boleh guna kaedah gambar rajah pokok. Okey, di mana untuk pengeluaran kad kali pertama kita ada option. 5 option. T, E, K, U, N. Kita ada pilihan. Kita nak keluarkan kali yang pertama ni. Jadi kita ada option untuk keluarkan antara 5 ini. Itu untuk pengeluaran pertama. Okey. Untuk pengeluaran yang kedua, katakan kita dah pilih T di sini. Katakan kita dah pilih T di sini. Kita pilih T di sini. Kita pilih T di sini. Apa yang tinggal hanyalah 4 kad sahaja. E, K, U, N. Ada 4 kad saja di dalam kotak ini. Jadi, yang tinggal hanya 4 keping kad saja. Ini maksud dia menggunakan gambar rajah pokok. Jadi, sama juga apabila kita dah keluar T, tak adalah T di sini sebab kita tak pulangkan kembali ke dalam kotak itu. Sama dengan E, tak ada E di sini. Apabila keluar K, tak ada K di sini sebab soalan itu bagi tahu tanpa dikembalikan. Jadi hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap sama dengan kaedah-kaedah yang lain. Okey, jadi kita nak menulis ruang sampel. Jika kita nak menulis ruang sampel, pastikan ini ada curly bracket ini, kurungan kerinting ada. Dan juga selepas setiap kesudahan dalam kurungan maksudnya ini kesudahan yang mungkin kali pertama ada koma. Di setiap kesudahan itu ada koma. Dan sambung koma dan sampailah habis tutup juga dengan curly bracket. Itu cara menulis ruang sampel yang betul. Okey. Jangan tinggalkan macam ini sahaja, tak ada curly bracket ini. Pastikan ada curly bracket supaya itu lebih tepat menunjukkan ruang sampel. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, 2 keping shilling di lambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Katakan saya ada 2 keping shilling ini. Satu ada angka, satu ada gambar, satu ada angka, satu ada gambar. Jadi kita balik. Jadi apa kesudahan yang mungkin? Mungkin shilling pertama angka, shilling kedua angka, shilling pertama angka, shilling kedua gambar, shilling pertama gambar, shilling pertama angka, gambar dan gambar. Okey. Cara paling senang apabila sikit ini kita boleh buat kaedah jadual. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Ini untuk shilling yang pertama, ini untuk shilling yang kedua. Lebih senang lah. Tak kisah pun awak nak buat yang ni yang pertama, yang ni kedua. Tapi saya rasa yang ni lebih mudah sebab kita nampak dulu yang ini. Yang di sebelah kiri ini yang pertama, yang ni yang kedua. Okey, jadi tak ada masalah. Okey, jadi menulis ruang sampel, jangan tinggalkan dalam ini saja. Pastikan dalam bentuk yang sebenar, dalam bentuk yang betul. Ada curly bracket, selepas kesudahan yang mungkin ada
koma. Selepas kesudahannya mungkin ada koma dan disambung dan akhir sekali ditutup juga dengan curly bracket. Okey, seterusnya kita terus ke praktiskan diri 9.1a nombor 3. Buku teks muka surat 245. Saya rasakan praktis yang ini sedikit special. Dia berbeza dengan praktis yang lain. Sebab, jom kita baca. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Okey, yang secara serentak ini menarik. Secara serentak ini menarik. Okey, katakan awak ada dadu dan shilling. Dia dilambung secara serentak. Ada dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia ada 6 six-sided dice dan ada sekeping shilling. Sama ada angka dengan gambar. Dia dilambung secara serentak. Dia bukan satu persatu, dia dilambung secara serentak. Okey, kan ini dadu, yang ini shilling. Ada. Yang ini mewakili gambar, yang belakang sana mewakili angka. Okey, mungkin apabila kita lambung itu, kita dapat nombor 1 dan juga gambar. Okey, kita dapat nombor 1 dan juga gambar. Mungkin juga lepas kita baling itu kita dapat nombor 1 dan juga nombor. Ada juga mungkin kita dapat nombor 2 dan juga gambar. 2 nombor. Sama. Dan seterusnya 3 angka, 3 gambar. 4 angka, 4 gambar. 5 angka, 5 gambar. 6 angka dan 6 gambar. Okey, itu kesudahan yang mungkin. Jadi 1 angka, 1 gambar dan seterusnya yang saya beritahu tadi. Okey. Ini saja. Adakah kita boleh tulis angka lepas tu 1? Kita tulis angka. Kita yang belakang itu 1 mewakili dadu. Jadi apabila kita dah tulis 1 angka di sini, apabila kita dah tulis 1 angka di sini, kita tak perlu lagi tulis angka A1. Kita tak perlu lagi tulis A1 sebab jika dilambung atau diambil secara serentak, 1A maksudnya 1 angka adalah sama dengan angka 1 sebab kesudahan dia 1 kali saja, benda yang sama. Benda yang sama. Kita baling sekaligus, dia akan tunjuk sekaligus terus. Dia tak ada penggiliran. Dia tak ada penggiliran, tak ada urutan. Jadi, kita mesti menulis ruang sampel itu sekali saja. Tak perlu tulis 2 kali sebab ruang sampel ini adalah sama. Berbeza dengan kad tadi. Berbeza dengan kad tadi di mana dia ambil 1 per 1. Okey, untuk kali pertama mungkin ambil T. Untuk kali kedua mungkin ambil E. Jadi urutan dia T, E. Ikut urutan. Mungkin juga kali pertama ambil E, kali kedua ambil T. Jadi urutan dia E, T. Yang ini ada urutan, itu adalah berbeza TE dengan ET. Tetapi bagi kes ini, dia tak ada urutan. Dia lambung secara serentak. Jadi, ruang sampel yang ini adalah sama. Jadi, kita tulis sekali sahaja. Jadi, awak kena pastikan situasi itu sama ada dia ikut urutan ataupun sekaligus. Jadi, kalau ikut urutan, dia berbeza, tetapi kalau dia sekaligus, dia ruang sampel ini, cara penulisan dia adalah sama. Jadi kita tulis sekali sahaja. Tak perlu buat 2 kali. Okey. Saya rasa itu dahulu daripada saya. Jangan lupa untuk bahagian yang kedua di situ tekan dan jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih sekali lagi kerana dah subscribe dan wassalam.